Salam sejahtera semua. Saya Heng Long Chin, Guru Besar SJKC Peicun. Tajuk yang saya kongsikan pada hari ini adalah mengenai peningkatan penguasaan sifil darat menerusi program Mari Bersifil. Kajian ini bertujuan untuk menambah baik amalan PDPC dalam pengajaran asas matematik dengan menggunakan pelbagai intervensi. Sedikit maklumat mengenai SJKC Peicun. Sekolah ini terletak di Bukit Katong, Rim, Jasin. Sekolah ini hanya mempunyai seramai 38 orang murid serta 10 orang guru saja. Untuk pengenalan, program Mari Bersifil ini dihasilkan di mana guru menghadapi masalah dalam murid-murid untuk menghafal sifil dan memahami konsep sifil. Murid-murid seringkali tidak dapat menyelesaikan soalan matematik dalam tajuk darab dan bahagi. Murid-murid juga tidak berminat dan hanya menunggu cara penyelesaian yang ditunjuk oleh guru. Perkara ini disokong oleh Nid Aziz, Nidpa, bahawa pengetahuan yang mendalam dalam ilmu matematik yang hendak disampaikan harus dimiliki oleh setiap pendidik atau guru matematik. Selain itu, menurut Hamdan Said, pengetahuan tentang pedagogi, tema dan objektif yang bersesuaian perlu sesuai dengan peringkat pelajar yang diajar. Kajian ini berfokus untuk menambah baik amalan PDPC dalam penguasaan sifil matematik untuk pengajaran murid tahun 2 dan murid tahun 3 dengan menggunakan pelbagai intervensi. Dalam kajian ini, saya memfokuskan subtopik asas matematik dalam hafalan sifil bagi murid tahun 2 dan murid tahun 3. Tujuan kajian ini adalah untuk menambah baik amalan PDPC dalam penguasaan sifil matematik kepada murid tahun 2 dan murid tahun 3 dengan menggunakan pelbagai intervensi dalam program Mari Bersifil. Untuk persoalan kajian, bagaimanakah saya dapat menambah baik amalan PDPC ini dalam menerangkan konsep sifil kepada murid tahun 2 dan murid tahun 3 dengan menggunakan pelbagai intervensi dalam program Mari Bersifil. Untuk kumpulan sasaran, kajian ini melibatkan seramai 9 orang murid tahun 2 dan murid tahun 3 SJKC Peicun yang terdiri daripada 3 orang murid lelaki dan 1 murid perempuan untuk tahun 2 serta 4 orang murid lelaki dan 1 murid perempuan untuk tahun 3. Untuk kaedah kajian, saya menggunakan model kemas dan McTaggart yang menjelaskan bagi sesetengah kumpulan yang sudah merancang tindakan, mereka boleh memulakan langkah pertama seperti mana yang dikemukakan oleh model Lewin dalam gambar rajah. Walau bagaimanapun, mereka berpendapat bahawa kebanyakan kumpulan akan memulakan peringkat awal refleksi bagi membuat tinjauan awal terhadap sesuatu situasi sebagai asas untuk merancang dan bertindak. Bagi mengumpul data dalam kajian ini, saya menggunakan kaedah melalui pemerhatian, melalui semakan lampiran yang diedarkan, dan melalui lisan semasa dalam kelas dan keputusan latihan Google Form yang dijalankan dalam PDPR sebelum ini. Kemudian data yang dikumpulkan dalam kajian ini kemudian dianalisis secara deskriptif. Data kualitatif ini digunakan bagi kaedah pemerhatian dan temu bual. Setelah membuat pemerhatian, saya telah menjalankan beberapa pentaksiran dan ujian lisan. Selain itu, pemerhatian dan temu bual telah memberikan satu gambaran refleksi keseluruhan. Seterusnya adalah intervensi-intervensi kajian yang saya gunakan. Untuk yang pertama, mendarab angka 6 hingga 9 dengan menggunakan jari. Untuk menggunakan intervensi ini, murid-murid perlulah menghafal sifil dari nombor 1 hingga 5 dahulu. Kemudian langkah pertama,
perwakilan jari. Ibu jari ni mewakili angka 6, jari telunjuk mewakili angka 7, jari hantu mewakili angka 8, jari manis mewakili angka 9 dan jari kelingking mewakili angka 10. Okay, untuk langkah kedua, nilai-nilai jari ini terbagi kepada jari yang terbuka dan jari yang terlipat. Okay, setiap jari yang terbuka ini nilainya ialah 10. Kemudian setiap jari yang terlipat ini nilainya adalah 1. Kemudian untuk mendapatkan hasil darab, kemudian nilai jari terbuka ini akan tambah dengan nilai darab jari-jari yang terlipat. Okey, mari kita tengok contoh. Okey, kalau kita gunakan 6 kali 6. Okey, so kita jari yang terbuka ni ada 1 mewakili 10, 20. So jari yang terlipat 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. Okey, 4 kali 4 ialah 16 ditambah dengan 20. So jawapan dia 36. Okey, kemudian untuk contoh kedua, 6 kali 8. So kita ada jari terbuka 1, 2, 3, 4 ada 40 tambah dengan 1, 2, 3, 4 kali 1, 2. So 4 kali 2 is 8 campur dengan 40. So jawapan dia 48. Okey, kemudian contoh terakhir 8 kali 9. So jari yang terbuka adalah 7 tambah dengan 2 kali 1, 2. So jawapan dia 72. Okey, kemudian kita tengok intervensi yang kedua iaitu mendedarkan pola jawapan sifir darab. Intervensi ini digunakan untuk sifir 9 saja. So jawapan sifir darab 9 ini dapat diperoleh dengan jadual. Kita buat satu jadual dengan menulis nombor asas dari 0 hingga 9 secara menaik bagi digit di depan dan menurun bagi digit di belakang. Kita tengok contoh, kalau 3 kali dengan 9 kita dapat jawapan dia 27. Okay, kita gunakan format dalam jadual ni. Okay, lagi satu contoh, kalau kita 6 kali 9 kita dapat 54. Okay, seterusnya kalau 9 kali 9 kita dapat 81. Atau 7 kali 9 kita dapat 63. Okay. Kemudian untuk intervensi yang ketiga ialah melengkapkan grade 1 hingga 100. Okay. Nombor melintang menunjukkan kumpulan. Okay. Manakala nombor menenggak menunjukkan bilangan. Okay. Kita buat jadual, buat petak lah. Petak-petak kosong. Kemudian kita tulis melintang menunjukkan kumpulan, kemudian menegak sebagai bilangan. Kita tengok contoh kalau 3 kali 4. Okay, so kita ada 3 kumpulan dengan 4 sama dengan semua 4 tu kita buat dot. Kemudian murid-murid ini akan membilang dot-dot di dalam petak. Okay, untuk mendapatkan jawapan. Kalau di sini 3 kali 4, so dia ada 12 dot. Okay, kalau 3 kali 3, so kita dapat 9 dot. Okay. Berdasarkan pemerhatian, murid-murid ini lebih berseronok menghafal sifir dengan teknik yang konkret. Mereka sentiasa mencuba mendapatkan hasil sifir darab dengan menggunakan jari atau tangan. Pola sifir darab ni memainkan peranan penting dalam membantu murid menguasai sifir darab 9. Teknik ini telah memudahkan murid menguasai sifir darab 9 yang sebelum ni dianggap susah. Cara melengkapkan grade pula adalah teknik yang lebih sesuai dengan murid-murid yang agak lemah. Okay, murid-murid ini tidak perlulah menghafal untuk mendapatkan hasil darab. Okay. Selepas pendedahan dan latih tubi tentang teknik penguasaan sifir, okay, tahap penguasaan murid telah menunjukkan peningkatan walaupun dalam masa yang singkat. Namun demikian, usaha ini masih perlu diteruskan, khususnya untuk membimbing murid yang masih lemah. Okay. Kemudian kajian ini juga menunjukkan murid-murid memerlukan pelbagai teknik yang mudah
dan ringkas untuk menguasai sifil. Okay, ini adalah contoh perbezaan sebelum dan selepas murid ini menggunakan cara melengkapkan grade untuk sifil 3. Okay, sebelum menggunakan cara ini, murid ini hanya mendapat satu jawapan saja yang betul, yang lain semua jawapan yang salah. So, selepas menggunakan cara melengkapkan grade ini, murid ini telah membuat pembetulan dan mendapat jawapan-jawapan yang betul lah selepas ini untuk sifil 3. Okay. Kemudian carta ini menunjukkan kemajuan murid tahun 2 dan murid tahun 3 ini dalam penguasaan sifil selepas program Mari Bersifil. Okay. Saya percaya bahawa pelbagai pendekatan untuk menguasai sifil ini pasti ada yang bersesuaian dengan seseorang murid. Namun demikian, usaha ini masih perlu diteruskan, khususnya untuk membimbing murid-murid yang lemah dalam penguasaan sifil. Okay. Kajian ini memberi kesedaran bahawa murid-murid memerlukan pelbagai teknik yang mudah dan ringkas untuk menguasai sifil. Bahan mawujud perlu digunakan kerana murid-murid memerlukan sesuatu yang konkret untuk memudahkan pemahaman murid. Kajian pada masa depan perlu mencari pelbagai pendekatan yang lebih sesuai untuk membantu murid menguasai sifil darab. Secara kesimpulan, masih banyak ruang lagi yang perlu diperbaiki untuk memantapkan kajian pada masa akan datang. Sekian perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih kepada semua.